Pengendali prasekolah terbesar tempatan sedang menguji cuba satu kaedah baru bagi mengukur keupayaan belajar murid-murid. Ini dalam usaha menyesuaikan sukatan pelajaran yang disediakan agar kanak-kanak Singapura mendapat permulaan sebaik mungkin. Ia antara pelbagai inisiatif terbaru Yayasan Masyarakat PAP atau PCF bagi memastikan tiada yang ketinggalan baik yang muda maupun yang tua. Pusat-pusat Sparkle Thoughts Kendalian PCF kini ada kaedah baharu untuk mengukur kemampuan kanak-kanak menghitung dan membaca selain menilai kekuatan daya ingatan mereka dan kemampuan mengawal diri. Ia antara kaedah diagnostik yang dicipta A-Star dan Universiti Nasional Singapura bagi membantu para guru mengukur keperluan pembelajaran kanak-kanak serta mempersiapkan mereka untuk sekolah rendah. Kaedah terbaru ini sedang diuji cuba di 18 pusat Sparkle Thoughts melibatkan 500 murid prasekolah. PCF juga merancang menawarkan 3 bahasa ibunda, Mandarin, Melayu dan Tamil di semua pusatnya menjelang 2027. Semua perkembangan ini dikongsi Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong di acara keluarga tahunan PCF di Birds Paradise siang tadi. Inisiatif-inisiatif baharu itu bagaimanapun bukan hanya tertumpu kepada si kecil, malah juga untuk warga emas. With an aging population, PCF is also starting to go into the senior space to take better care of our seniors. PCF now has a few senior care centres. It is going to expand into active aging centres. And I think these new offerings will be very useful to take better care of our seniors in our community. PCF bercadang mengendalikan 4 pusat penuaan aktif menjelang suku pertama 2025 yang dijangka membawa manfaat kepada 6,000 warga emas. Inisiatif-inisiatif ini juga merupakan sebahagian daripada hasil melakar Hala 7 Singapura. PCF turut menyediakan dana $4 juta bagi membantu 26,000 kanak-kanak kurang bernasib baik tahun ini. Saudara, adakah anda penduduk kawasan Tampines North? Kini mungkin lebih mudah untuk anda melindungi alam sekitar dengan adanya sebuah sudut kitar semula baharu. Sekitar 2,000 penduduk Tampines North siang tadi mengambil peluang untuk mempelajari bagaimana mereka boleh memainkan peranan lebih aktif dalam menjaga alam sekitar. Sudut kitar semula ini atau koridor hijau Tampines North menempatkan beberapa tong di mana para penduduk boleh membuang sisa elektronik, kain atau kertas mereka yang masih boleh digunakan semula. Juga dipaparkan tembok yang dipenuhi dengan pelbagai petua agar para penduduk menjalankan gaya hidup lebih mampan. Inilah antara beberapa program hijau yang dipamerkan semasa lawatan menteri ke Tampines North siang tadi. Ada juga inisiatif pembaharuan kampung atau Kampung Renew yang diadakan setiap bulan selepas para sukarelawan kawasan itu melihat penduduk membuang barangan yang masih boleh dipakai. It's about being in the community. When residents see their neighbours, fellow residents doing the same things, they'll be more encouraged to do so. But I think initiatives like this needs to be sustained on long term so that it becomes a habit for everyone to think about it, to make the effort and to know that they can play a part to make our environment better. Singapura dan Emiria Arab Bersatu UAE akan memperdalam lagi kerjasama dalam ekonomi hijau, huraian-huraian tenaga rendah karbon, pensijilan makanan halal dan dalam bidang pendidikan. Ini antara bidang-bidang yang terkandung dalam 8 memorandum persefahaman MOU yang diberterai kedua-dua pihak hari ini. Ini dicapai semasa lawatan rasmi pertama Perdana Menteri Lee Hsien Loong ke UAE sekarang ini, di mana beliau bertemu dengan pemimpin dan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Kedua-dua pemimpin kemudian mengesahkan lagi hubungan dua hala yang cemerlang dan kerjasama yang kukuh di bawah kerjasama yang dimeterai pada 2019. PM Lee dan Sheikh Mohammed juga menyuarakan keinginan untuk bekerjasama dengan lebih rapat dalam bidang tindakan iklim global dan proses berbilang hala. Dubai mempunyai banyak pengalaman dalam bidang huraian tenaga rendah karbon dan merupakan negara pertama dunia yang mempunyai kemudahan hidrogen mesra alam. Untuk itu, satu kerjasama dan rangka kerja ekonomi hijau yang baharu akan diwujudkan
memberi tumpuan kepada bidang seperti pengangkutan mesra alam dan pasaran karbon. Semasa kunjungan beliau ke UAE ini, PM Lee turut melawat Tugu Peringatan Perang Wahad Al-Karamah. Ia memberi penghormatan kepada warga UAE yang maut semasa berkhidmat kepada negara. PM Lee turut meletakkan sejambang bunga sebagai tanda hormat.